Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Maw'ud bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam bab yang menyatakan tentang fadilat doa, iaitu bab yang ke-19, Al-Bab Al-Tasi'a fi Fadilatul Doa. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-106 daripada kitab Jami. Kalau kitab yang Rumi kita sampai pada muka surat yang ke-199 daripada faedah. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Nabi SAW bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu satu malaikat yang diwakilkan dia dengan orang yang berkata Ya Arhamar Rahimin. Maka barang siapa berkata akan dia 3 kali, berkata malaikat itu baginya bahawasanya Tuhan yang amat kasih sayang daripada segala yang kasih sayang, sungguhnya berhadap ia atas engkau, maka minta olehmu akan dia. Baik, ini adalah satu faedah dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita memohon kehadratnya akan apa sahaja hajat-hajat kita, ya, untuk kita mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ini adalah faedah yang boleh kita ambil untuk kita amalkan. Itu setiap kali kita berdoa kita sebut, ya, perkataan ini, kalimah-kalimah ini, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ya, dengan kita mengulangi kalimat itu sebanyak 3 kali. Kerana berdasarkan sabda Nabi SAW ini, bahawa ada malaikat yang ditugaskan, yang diwakilkan dia untuk orang yang berkata Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka malaikat itu dia akan berkata bahawasanya Tuhan yang amat kasih sayang daripada segala yang kasih sayang, sesungguhnya berhadap ia atas engkau, maka minta olehmu akan dia. Makna Ya Arhamar Rahimin, Ya ni huruf nida, huruf seruan, ya, kita menyeru. Arhama
Arhama ni isim tafdil, yang paling rahim, yang paling kasih, yang paling penyayang saja. Ahmada, yang paling terpuji, ya. Akbar, yang paling besar. Allahu Akbar, ya. Ini sirah isim tafdil di dalam ilmu nahwu, mana sirah sebutan yang menunjukkan fadilat yang paling besar, ya. Jadi arhama artinya yang paling pengasih, yang paling penyayang sekali. Ar-Rahimin, ya, bermaksud yang penyayang, ya, yang penyayang, ya, Ar-Rahim, itu kalimah Ar-Rahim, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni daripada sekalian orang-orang ataupun sekalian makhluk-makhluknya yang ada sifat kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang paling pengasih dan zat yang paling penyayang sekali, ya. Kerana itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan membaca Al-Quran ataupun melakukan sesuatu perkara-perkara kebaikan dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Jadi apabila kita menyeru Allah Subhanahu Wa Taala dengan seruan ini, dengan kata seruan ini, menyebut namanya yang Maha Pengasih dari sekalian yang pengasih, dan kita ulang sebanyak 3 kali, seolah-olah kita sedang mengharapkan perhatian penuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita memberikan pujian yang paling terpuji, yang paling tinggi sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah yang Maha Pengasih daripada sekalian yang Maha Pengasih, daripada sekalian yang mengasihi. Ini kita mengharapkan perhatian, tawajuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebagai hamba mempunyai banyak hajat-hajat dan keperluan permohonan yang hendak kita hadapkan kepadanya. Maka kita mengharapkan perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar permohonan-permohonan kita itu diterima. Maka malaikat juga akan berseru, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang berhadap di atas engkau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan perhatian, tawajuh dia, sedang menghadap akan apa saja permohonan yang kita nak hadapkan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala bersedia untuk menjawab. Mujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya bahawa aku menjawab akan permohonan doa orang-orang yang berdoa kala mana ketika ia berdoa, sedang berdoa kepadaku. Jadi maka minta olehmu akan dia. Maka kita mintalah apa segala hajat kita, baik hajat-hajat duniawi maupun hajat-hajat ukhrawi, hajat-hajat yang berkaitan dengan diri kita ataupun keluarga kita, ataupun untuk kebaikan untuk seluruh umat manusia ini, seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang kita mohonkan, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada kita, ya? Tak perlu kita nak memanjangkan puji-pujian dengan lafaz-lafaz yang kita pun tak tahu maknanya, ya. Ini dengan lafaz yang mudah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Cukup untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian sepenuhnya kepada kita. Maka minta olehmu akan dia. Dan riwayat daripada Abi Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia adalah aku di belakang Nabi SAW pada satu hari, yakni di atas satu binatang seperti riwayat yang lain. Maka bersabda ia bagiku, ya gulam, bahawasanya aku ajar akan dikau beberapa kalimah yang memberi manfaat akan dikau, iaitu ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajiduhu tijahaka.
Yang artinya pelihara olehmu akan Allah, yakni dengan memelihara akan segala fardunya dan segala hududnya, dan melazimkan takwanya, dan menjauhkan segala yang ditegahnya dan barang yang tiada ridhanya. Nescaya memelihara Allah akan dikau, yakni pada diri engkau dan ahli engkau dan dunia engkau dan agama engkau. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya mendapat engkau akan Dia di hadapan engkau, yakni Ia serta engkau dengan memelihara akan dikau dan menguatkan akan dikau dengan pertolongannya. Barang di mana ada kamu, maka terkaya kamu dengan Dia daripada makhluk. Jadi daripada keterangan hadis ini, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa satu ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangan, ya, mungkin unta, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ibnu Abbas ni, ya ghulam. Ya ghulam ni maksudnya budak, ya. Maksudnya bahawasanya aku ajar akan dikau beberapa kalimah yang memberi manfaat akan dikau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan pengajaran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, ya. Nabi berkata, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Peliharalah kamu akan Allah. Apa maksud pelihara akan Allah? Allah tak memerlukan sebarang pemeliharaan daripada kita pun. Kerana Allah yang maha memelihara, Allah Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara. Tapi maksudnya ialah kita memelihara segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga segala kefarduan yang telah difardukannya, dan memelihara diri kita daripada segala larangan-larangannya, iaitu hududnya, had-had, batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Dan kita pelihara diri kita dengan ketakwaan, ya, dan melazimkan takwanya. Jadi kita takwa artinya kita memelihara diri kita itu daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Itu maksud kita memelihara Allah. Maksud kita memelihara segala hukum-hukum Allah, memelihara syariat Allah, ya, memelihara agama Allah. Itu maksudnya kita memelihara Allah. Dan memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkainya, perkara-perkara yang tiada diridainya. Itu yang dimaksudkan dengan ihfazillah. Peliharalah kamu akan Allah, pelihara olehmu akan Allah, yahfazka. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala Dia akan memelihara akan engkau. Jadi apabila kita memelihara hukum-hukum Allah, memelihara agama Allah, memelihara kesucian agama Allah, apa saja yang berkaitan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita, memelihara kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, ya? Mungkin musibah ataupun kejahatan-kejahatan manusia, ataupun kejahatan-kejahatan jin, ataupun kejahatan-kejahatan binatang-binatang buas ataupun binatang berbisa, ataupun segala bala dan musibah, Allah Ta'ala akan memelihara kita, ya. Itu yang dimaksudkan ihfazillah yahfazka. Pelihara olehmu akan Allah, yakni dengan memeliharakan segala fardunya dan segala hududnya. Ini memelihara segala hukum-hukumnya dan melazimkan takwanya. Jadi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Al-taqwa artinya apa? Al-imtisalu bi awamirillah, ya? Jadi kita melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita menghindarkan diri kita daripada segala yang ditegahnya, ya?
dan menjauhkan segala yang ditegahnya dan barang yang tiada diredanya. Nescaya memelihara Allah akan dikau. Jadi Allah akan memelihara kita daripada segala perkara yang tidak baik. Jadi pada diri engkau, ini Allah Ta'ala akan memelihara bukan sahaja diri kita, bahkan ahli keluarga kita juga akan dapat manfaat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga akan memelihara kehidupan duniawi kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan memelihara agama dalam diri kita. Jadi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada agama Allah, keyakinan kita kepada janji-janji Allah. Dan Allah Ta'ala akan memelihara bukan kata diri kita saja, bahkan seluruh ahli keluarga kita juga akan mendapat pemeliharaan daripada Allah. Apabila kita memelihara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya bila kita memelihara agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihfazillaha tajidhu tijahaka. Peliharalah kamu akan Allah, nescaya mendapat engkau akan dia di hadapan engkau. Jadi apabila kita memelihara segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya kita akan mendapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa ada beserta kita dalam kita menghadapi segala dugaan-dugaan tersebut, ya. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya mendapat engkau akan dia di hadapan engkau. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa berada di samping kita, ya, dalam kita menghadapi segala dugaan-dugaan yang diduganya. Yang ini ia serta engkau dengan memelihara akan dikau dan menguatkan akan dikau dengan penolongnya. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita dalam segala kesusahan-kesusahan ataupun ujian-ujian dugaan yang dihadapkannya kepada kita. Kita akan berupaya untuk menghadapinya, ya. Barang di mana ada kamu, yani walau di mana juga keadaan kita, dalam situasi yang bagaimana sekalipun, dalam keadaan yang sebagaimana sekalipun, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memelihara kita. Yakni ia serta engkau dengan memelihara akan dikau dan menguatkan akan dikau dengan penolongnya barang di mana ada kamu, maka terkaya kamu dengan dia daripada makhluknya. Yakni kita tidak perlu ada rasa risau dan bimbang, ketakutan, ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan, gentar, dan tidak ada rasa bimbang, duka cita menyelubungi orang-orang yang ada keyakinan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini akan wujud dalam hati kita, dalam diri kita apabila kita sentiasa memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita ada rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati kita, maka barulah kita akan dapat rasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara diri kita dalam apa jua hal keadaan kita. Ini tidak ada rasa gentar, ketakutan, bimbang terhadap segala ancaman-ancaman makhluknya. Dan lagi sabdanya, iza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta engkau, maka minta olehmu akan Allah. Ini adalah nasihat, pesanan yang Nabi SAW ajarkan kepada Hadrat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, supaya sentiasa memelihara hak-hak Allah dan sentiasa meletakkan keyakinan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kita apabila kita ada keyakinan. Dan apabila kita hendak meminta, apabila kita ada suatu hajat, apabila kita hendak meminta suatu pertolongan, kita terus hadapkan permohonan kita, pertolongan kita, permintaan kita terus kepada Allah. Ya, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku
menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, mana segala permohonan kita, permintaan kita hendaklah kita hadapkan pertama-tama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi apabila kita tidak ada yakin yang sempurna dalam hati kita kepada Allah, apabila kita mempunyai suatu hajat, apabila kita mempunyai suatu keperluan, kita akan minta dengan makhluk. Kita akan minta tolong dengan makhluk kerana kita nampak makhluk tu yang dapat beri kita pertolongan. Ya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, untuk kita dapatkan kesempurnaan iman, yakin kepada Allah, apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan atau sesuatu keperluan, terus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta sesuatu, terus minta dengan Allah. Ini nasihat, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Barulah keimanan kita tu akan mencapai kesempurnaan apabila kita terus memohon kepada Allah. Apabila meminta engkau, maka minta olehmu akan Allah. Jangan kamu minta akan yang lain daripadanya, kerana bendaharaan kemurahannya pada tangan kudratnya. Kerana tiada yang kuasanya dan tiada yang memberi oleh yang lain daripadanya, maka ia jua yang terlebih sebenar bahawa dia qasad akan dia. Istimewa pula ia juga yang membahagi akan rezeki dan mentakdirkan dia bagi tiap-tiap seorang dengan sekira-kira barang sekehendaknya. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian, dan tiada lebih dan tiada kurang, dan diiktibarkan pada ilmunya yang qadim. Ya. Maknanya apabila kita nak meminta, apabila kita mempunyai sesuatu keperluan atau hajat, ya, kita hadapkan permohonan kita, permintaan kita, hajat kita tu terus kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Doa. Ini maksudnya fadilat doa, kelebihan doa. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersedia untuk mendengar apa saja hajat kita, permohonan yang kita nak hadapkan kepadanya. Ya. Allah dia maha mendengar, ya, dan dia maha mengetahui, ya, akan segala apa yang ada dalam isi hati kita. Jadi walaupun kita tak mampu nak lafazkan dengan lidah kita apa hajat kita, tapi dengan hati kita, kita boleh hadapkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengetahui segala isi hati kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, ya, apa yang ada dalam dada kamu. Ini segala hajat-hajat yang terbuku di dalam hati kita tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Dan jangan kita letakkan keyakinan kita, permohonan kita kepada selainnya. Ini kita minta dengan makhluk terlebih dahulu, kerana kita ingat mungkin makhluk ni ada pangkat, mungkin makhluk ni dia ada harta, mungkin makhluk ni dia ada kuasa, mungkin makhluk ni ada kedudukan, maka mungkin dia dapat bagi tunaikan segala hajat-hajat dan keperluan kita. Ini salah keyakinan kita. Kerana tauhid kita tidak sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan apabila kita sebut la ilaha illallah, maksudnya apa? Kita mentasdikkan dengan hati kita, tidak ada yang boleh bagi manfaat maupun mudarat melainkan Allah. Tidak ada yang dapat bagi penyakit maupun menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tidak ada yang dapat menghidupkan maupun mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang dapat melepaskan kita daripada segala kesusahan-kesusahan kita melainkan Allah. Jadi apabila kita menyebut la ilaha illallah, ini adalah kalimah untuk membina keyakinan kita. Sebab tu kita kena sebut, wiridkan kalimah ni berkali-kali. Dan ketika nak mati pun kalimah ni juga yang menjadi penentuan sama ada kita nak masuk syurga ke ataupun tak dapat masuk syurga. Hanya dengan dapat sebut kalimah la ilaha illallah ni, maksudnya akhir kalam kita tu benarlah, kita dapat tasdikkan bahawa tidak ada yang dapat bagi aku kejayaan di dunia maupun di akhirat melainkan Allah. Tidak ada yang dapat bagi manfaat untuk aku melainkan Allah. Tidak ada yang dapat menolak sebarang kemudaratan daripada aku melainkan Allah.
Jadi apabila kita letakkan keyakinan ini dalam hati kita dengan sempurna, maka kita tidak ada tempat lain untuk kita mengadu, tidak ada tempat lain untuk kita meminta, tidak ada tempat lain untuk kita hadapkan permohonan kita, melainkan hanya kita letakkan permohonan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, hadapkan kepada Allah. Inilah ajaran Nabi SAW dalam nak membina tauhid, ya, kepada umat baginda. Maka ia jua yang terlebih sebenar bahawa dia qasad akan dia, ya. Kerana tiada yang kuasanya dan tiada yang memberi oleh yang lain daripadanya. Mana kalau kita minta kepada makhluk pun, kalau makhluk terbagi pada kita pun, pada hakikatnya yang bagi itu Allah. Makhluk ni mana ada kuasa nak bagi apa-apa. Mana makhluk ni kalau dia tergerak nak bagi pun, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Allah gerakkan hati hamba dia tu untuk memberikan apa yang kita hajati. Tapi kalau kita letakkan keyakinan kita, makhluk ni yang telah bagi, ya, dengan kita tidak memandang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rosak keyakinan kita, iman kita rosak, ya. Dan jikalau ada jatuh pada demikian itu tabdil dan bertukar dan berubah pada lauh mahfuz sekalipun, dengan sekira-kira digantung akan dia dengan syarat meminta doa seumpamanya, yakni walaupun Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syarat-syarat yang tertentu, mungkin dengan asbab-asbab tertentu barulah segala hajat-hajat kita akan terpenuhi, ya. Namun semuanya adalah dengan ketentuan Allah Ta'ala juga, ya. Semuanya adalah dengan ketentuan Allah juga. Macam pakcik pernah tanya dalam kuliah yang lepas, yang mana boleh tak doa saja tanpa ikhtiar, tanpa usaha, ya. Dia ada perkara-perkara yang tertentu yang kita hanya mampu berdoa saja. Dan ada juga dalam keadaan-keadaan tertentu Allah Ta'ala telah tetapkan dalam muqaddarnya, dalam takdirnya, dengan asbab-asbab tertentu untuk kita mendapatkan kabuliat doa itu, ya. Macam apa, Siti Maryam ketika mana selepas dia dah melahirkan Nabi Isa AS dalam keadaan dia lemah, ya, di bawah pohon tamar tu, mana tak ada makanan apa dah. Sebelum tu dia duduk dalam mihrab, tak payah buat apa pun, duduk dalam mihrab, ya. Makanan dah sedia, ya. Bila ditanya mana datang makanan, dia semua daripada Allah, dia kata. Tapi bila dia dah melahirkan Nabi Isa AS tu, duduk kat bawah pokok pohon kurma tu, ya, diminta tolong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia goyangkan pokok tu, goyang, kena goyang sikit. Mana kena ada ikhtiar juga. Mana dalam keadaan-keadaan yang tertentu Allah Ta'ala telah muqaddar, menetapkan perlu ada sesuatu usaha ataupun tindakan yang perlu dilakukan. Jadi apabila dia goyang sikit je dengan kederat dia baru lepas bersalin tu, macam orang perempuan baru lepas pantang, mana ada kederat sangat, dia goyang sikit je, tapi Allah Ta'ala luruhkan buah-buah tamar tu. Itu semua dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana demikian itu adalah bagi meminta doa itu faedah. Mana? Doa tu yang paling utama, ya, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ihtimal bahawa adalah memberi yang dituntut itu digantungkan atas meminta, ya. Maknanya apabila pemberian tu kita harapkan, pengurniaan itu kita harapkan, dia mesti dimulai dengan permintaan. Kalau tak ada permintaan, macam mana benda tu nak diberi, ya. Melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetapkan, ya, tak payah minta pun Allah Ta'ala bagi juga. Macam rezeki ni, rezeki ni tak payah minta pun Allah dah tetapkan. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tak minta rezeki pada kamu, ya. Kami yang memberikan rezeki, kata Allah Ta'ala. Tapi walau macam mana pun kita, Allah Ta'ala suruh kita berdoa juga. Mana doa tu yang paling utama, ya, doa itu yang paling utama. Maka serta menilik bagi demikian tiada faedah meminta pada makhluk serta berpegang atas mereka itu. Yang ni tak perlu kita nak letakkan keyakinan kita kepada makhluk. Sebaliknya hendaklah kita meletakkan sepenuh pergantungan kita
keyakinan kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala apa jua hajat kita, keperluan-keperluan kita. Itu yang paling utama. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi sesuatu tu dengan asbab-asbab, kena minta juga dengan makhluk, maka kita kena minta lah juga dengan makhluk. Ya. Ya. Macam peraturan-peraturan kita hidup di dunia ni, dia darul asbab. Ya. Macam kita nak minta, nak perlu buat surat permohonan juga. Ya, nak minta geran tanah ke apa ke. Ya, nak minta permohonan untuk nak menikah ke apa ke, dia semua nak kena isi borang dulu, lepas tu nak kena hadap kat tuan apa ni, naib kadi ke, tuan kadi ke. Ya. Nak kena pergi minta dengan apa bakal pak mentua ke. Ya, nak kena minta juga dulu. Boleh terus minta, Allah aku nak kahwin ya Allah. Tiba-tiba dah ada pasangan sebelah. Boleh juga kalau Allah nak bagi macam tu tak? Tapi dunia ni darul asbab. Ada asbab-asbab tertentu. Minta doa pun kena minta juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tu Allah ajar doa, suruh minta dulu. Lepas tu ada asbab-asbab yang kamu kena ikut patuhi. Kena pergilah, carilah calon-calon yang pilihlah dulu. Ya, lepas tu minta dengan apa bapak dia, minta izin dengan wali dia. Ya. Kena minta juga. Kalau tak minta terus-terus nak buat lari je. Boleh ke? Buat lari nikah kat Siam. Balik kena ligan dengan ni. Jadi dunia ni darul asbab. Ada asbab-asbab yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikut. Maknanya kalau perlu kita minta dengan makhluk. Ya. Tapi sebelum kita nak minta dengan makhluk tu, kita hadapkan permohonan kita tu kepada Allah Ta'ala dahulu. Itu yang paling utama. Doa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka serta menilik bagi demikian tiada faedah meminta pada makhluk serta berpegang atas mereka itu, kerana bahawasanya hati mereka itu sekaliannya pada tangan kudrat Allah Ta'ala. Ya. Jadi apabila kita minta dengan Allah Ta'ala dahulu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengaturkan benda tu dengan lebih elok. Mana kalau kita dah minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah aku isteri yang solehah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Doa dah, ya. Tapi calon tak jumpa lagi. Kenalah cari, ya, kenalah buat usaha ikhtiarnya, contohnya, ya. Lepas tu kena pergi minta, ya. Minta pada makhluk. Tapi jangan terus-terus pergi minta dengan makhluk tanpa kita minta dengan Allah Ta'ala. Mungkin akibatnya mungkin kita akan menghadapi dugaan, ya, pinangan tak diterima, ya, tertolak, ya, bertepuk sebelah tangan tak berbunyi. Jadi macam-macam dugaan yang akan timbul. Kenapa? Kita letakkan keyakinan kita minta pada makhluk terlebih dahulu. Ya. Jadi meletakkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta dengan Allah Ta'ala dahulu. Maka bahawasanya hati makhluk-makhluk ni semuanya dalam tangan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala menetapkan, ya, ini memakbulkan permohonan kita tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan aturkan. Mungkin hati makhluk-makhluk dia tu akan jadi lemah lembut, ya, mudah untuk kita berurusan, meminta hajat kita kepada mereka. Ya, macam contoh kalau kita nak minta tanah ke apa, nak beli rumah ke apa, nak beli kereta ke apa ke, nak apa-apa sajalah urusan duniawi ni, semuanya kita kena minta dengan makhluk. Minta juga dengan makhluk, ya. Kalau tak minta terus-terus nak pergi ambil barang dia, mampu kita. Ya. Tengok buah rambutan sedap ni, ambil je, tak payah minta kat tuan. Boleh ke? Mana boleh? Ya tak, mesti kena minta. Cik, saya nak minta buah rambutan sikit, dapat 2-3 tangkai jadilah nak makan. Jadi kena minta dengan tuannya. Terus-terus minta dengan Allah ni, semua Allah yang punya, kata. Terus pergi ambil. Ni Allah yang punya, ni Allah yang punya. Itu maknanya dia tak tahu peraturan hidup di dunia ni. Dia darul asbab.
ya, ada yang Allah Taala bagi, ya, tanggungjawab pada seorang yang tertentu untuk jaga, ya, benda-benda yang tertentu ni, maka kita perlu minta, berhadap, ya, kepada mereka, minta kepada mereka. Tapi sebelum kita nak minta kepada mereka tu, kita letakkan permintaan kita tu, pergantungan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengaturkan, melembutkan hati-hati mereka tu. Kerana apa? Setiap hati-hati manusia ni, makhluk-makhluknya semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dipalingkan dia atas kira-kira kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala tak nak izinkan, tak ada rezeki kita ke, tak ada benda tu dalam qadar kita, maka tak dapatlah kita. Maka itu tidak ada dalam ketentuan Allah Ta'ala atas kita, maka kita kenalah redha. Maka wajib bahawa jangan berpegang pada satu pekerjaan melainkan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ia jua yang memberi dan yang menegah. Tiada ada yang menegah bagi barang yang ia beri, dan tiada yang memberi bagi barang yang ia tegah. Itu, ya. Maksudnya kita, walaupun kita mempunyai hajat-hajat, ya, yang berkait dengan keperluan-keperluan kita sama manusia ni, mula-mula kita kena minta dengan Allah Ta'ala dahulu. Itu, ya, minta dengan Allah Ta'ala dahulu, lepas tu barulah kita berurusan sama makhluk. Saya ni nak pinang anak pakcik ni, boleh ke? Saya dah minta dengan Allah dah, Allah suruh saya minta dengan pakcik pula. Jadi kalau pakcik tu dia bagi, dapatlah jodoh kita menikah dengan anak dia. Kalau tidak, tak adalah jodohnya. Jadi kita kenalah redha. Tidak ada yang menegah bagi barang yang ia beri, dan tiada yang memberi bagi barang yang ia tegah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedang dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan lagi sabdanya, wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau hendak minta tolong, dan apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan, dugaan, ya, ujian ataupun ancaman, yakni atas sesuatu daripada pekerjaan dunia dan akhirat, maka minta tolong olehmu dengan Allah. Kenapa? Kerana ia jua yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yakni dalam apa jua hal, apa jua keadaan, apa jua masa, apa jua tempat, apa jua situasi keadaannya, kita perlu letakkan pergantungan kita sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Inilah tauhid. Ini kita letakkan keyakinan kita kepada Allah. La ilaha illallah. Kita letakkan dalam hati kita keyakinan, tidak ada yang dapat bagi aku apa segala hajat aku melainkan Allah. Allah saja yang maha berkuasa. Makhluk ni tidak ada kuasa apa-apa pun, melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila engkau hendak minta tolong, fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong dengan Allah. Itu yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ya. Dan pada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, sabdanya, loba olehmu atas barang yang memberi manfaat, loba olehmu atas barang yang memberi manfaat akan dikau, dan minta tolong olehmu dengan Allah, jangan lemah engkau. Dan barang siapa meninggal meminta tolong dengan Allah dan meminta tolong ia dengan yang lain daripadanya, menyerah akan dia Allah Ta'ala kepada orang yang ia minta tolong dengan dia, maka tiadalah dapat penolongnya dan hinalah ia. Jadi apabila kita tidak minta dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu, terus kita minta tolong dengan makhluk, apa hal keadaan yang kita akan hadapi? Kita tidak akan dapat kemuliaan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Bahkan kita akan mendapat kehinaan. Kita terpaksa menghinakan diri kita pula, tebalkan muka kita pula, minta dengan makhluk. Sebab apa? Kita tak reti nak minta dengan Allah Ta'ala lebih dahulu. Ya. Kita terpaksa nak pergi melutut pula depan orang tu, nak minta tolong. Tolonglah saya, ya. Saya dah susah ni, bagilah saya pinjam sikit duit ke apa ke, minta tolong. Sebab apa? Kita tak reti nak minta dengan Allah dulu. Kita tak bergantung dengan Allah terlebih dahulu. Kita terus
meluru minta dengan makhluk, maka itulah hal keadaan yang kita hadapi. Ya. Itu yang dimaksudkan, ya, oleh Nabi SAW dalam sabdanya, loba olehmu atas barang yang memberi manfaat akan dikau, dan minta tolong olehmu dengan Allah. Ini apa jua hal keadaan kita, walau apa jua kesusahan yang kita hadapi, dugaan yang macam mana pun kita alami, kita letakkan pergantungan kita sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya? Allahus Samad. Allah menjadi tempat pergantungan sekalian makhluk-makhluknya. Jangan lemah engkau. Ini jangan lemah kita nak letakkan pergantungan kita kepada Allah tu. Jangan kita rasa lemah. Tapi kita kena kuatkan hati kita, letakkan pergantungan kita pada Allah. Walaupun makhluk semua tak boleh nak tolong kita dah. Ya? Makhluk semua dah pandang kita ni memang tak boleh pakai ke, tak ni tak payah tolong. Tak ada siapa nak tolong kita pun. Ya, semua pandang kita dengan pandangan yang hina. Jadi waktu tu kita nak bergantung dengan siapa? Allah tempat pergantungan kita. Jangan lemah engkau, dan barang siapa meninggal meminta tolong dengan Allah dan meminta tolong ia dengan yang lain daripadanya, maknanya dia terpaksa menyerahkan dirinya kepada orang yang dia minta tolong tu. Menyerah akan dia Allah Ta'ala kepada orang yang ia minta tolong dengan dia. Maka datanglah kehinaan kepada kita. Sebab apa? Kita tak mahu nak minta dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Maka tiadalah dapat penolongnya dan hinalah ia. Hinalah kita pada pandangan makhluk. Ya? Ini makhluk memandang kita dengan hina sebab apa? Dia ni dah tahu sekali ni mesti minta duit ni. Sekali mesti dia ni mesti nak minta tolong lah. Ada lah tu dia nak minta tolong. Orang dah pandang kita macam tu lah. Dia ni muka ni mesti ada benda dia nak minta ni. Yalah dah kita tak ada nak minta kat siapa dah. Tak reti nak minta dengan Allah, asyik nak minta dengan makhluk je. Jumpa kawan ni minta tolong ni, jumpa kawan ni minta tolong ni. Jadi orang dah tahu dia ni muka ni kalau datang hantar dia ni mesti sekali dia minta tolong ni. Kita manusia akan pandang dengan pandangan yang hina. Sebab apa? Sebab kita tak belajar nak minta tolong dengan Allah dulu, mengadu dengan Allah terlebih dahulu. Bila kita ada keyakinan yang sepenuhnya dengan Allah, kita tak perlu bantuan makhluk-makhluk. Makhluk akan datang memberikan bantuannya kepada kita tanpa kita minta tolong pun. Ya? Nak tahu betul ke tidak? Tuan-tuan kena latihlah benda ni. Baru terbina keyakinan kita dengan Allah Ta'ala. Ya? Itu yang Nabi SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas ni, supaya kita ni sebagai umat Islam tidak melutut ataupun bergantung dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Ya? Ini kita terpaksa nak bergantung pada mereka pula. Dalam banyak keadaan, baik dalam soal ekonomi, baik dalam soal politik, baik dalam apa jua hal keadaan kita hari ini, kita terpaksa minta tolong dengan orang yang bukan Islam. Sebab apa? Kita tak reti nak minta tolong dengan Allah. Kita tak jaga hukum-hukum Allah. Kita tidak meletakkan kepentingan hak-hak Allah di hadapan kita. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak bagi pandangannya kepada kita. Sebab apa? Kita tidak meletakkan kepentingan Allah Ta'ala di hadapan kita, maka Allah Ta'ala pun tidak mahu beri pertolongannya kepada kita. Tapi kalau kita mahu mengubah diri kita, memelihara agama Allah Ta'ala, meletakkan kepentingan hak-hak Allah di hadapan kita, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi, ya, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita minta tolong, apa saja yang kita perlukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa berada di hadapan kita, beserta dengan kita dalam menghadapi segala keperluan-keperluan kita, dugaan-dugaan yang kita hadapi, ataupun memenuhi segala hajat-hajat dan permohonan-permohonan kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap barang yang diqadakkan dia Allah Ta'ala, maka sabit ia. Yani apa saja yang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya, itu semuanya adalah sabit. Maksudnya tetap, tidak dapat tiada. Seperti bahawasanya barang yang ada pada ilmunya. Maksudnya semuanya itu adalah ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan, semuanya pasti akan berlaku. Dan semuanya ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka iaitu sabit lagi hampir, dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau kemudian daripada tuntutnya, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntutnya.
Yang ni kalau dengan ketetapan Allah Ta'ala, yang ni apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa sesuatu yang kita perlukan itu hanya akan sampai kepada kita selepas kita melakukan sesuatu ikhtiar. Yang ni bukan sekadar doa, mana dah dalam ketetapan qada, ketentuan Allah Ta'ala, mana perkara tu yang kita hajatkan, perkara yang kita perlukan itu dia akan sampai kepada kita selepas kita berdoa dan kita membuat sesuatu tindakan untuk menuntutnya. Baru kita akan dapat. Kalau kita hanya doa tak buat menuntutnya, tak ada tindakan untuk kita lakukan, ikhtiar, usaha tak dibuat, dia jadi tergantunglah. Kita tak akan dapat lah. Mana kita bila lah nak dapat doa dah, ya Allah, bila lah doa aku nak makbul, ya Allah. Kena ada tindakan. Sebab apa? Dalam muqaddar Allah Ta'ala dah tentukan benda tu dengan doa, dan perlu ada tuntutan ke arah apa yang dihajatkan tu. Itu dimasukkan. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap barang yang diqadakkan dia Allah Ta'ala, maka sabit dia. Jadi apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk seorang hambanya itu, pasti dia akan dapat. Tidak dapat tiada. Seperti bahawasanya barang yang ada pada ilmunya. Jadi kalau dalam ilmu Allah, sesuatu itu Allah Ta'ala dah takdirkan untuk seseorang, maka tak dapat tidak, dia mesti akan dapat pada orang tersebut. Maka iaitu sabit lagi hampir, dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau kemudian daripada tuntutnya, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut. Jadi selagi kita tak buat tuntutan ataupun tak buat tindakan, selagi kita tidak melakukan sesuatu ikhtiar, usaha, selagi itu kita tak akan dapat. Ya. Macam kalau kita doa minta, ya Allah bagilah aku kenyang, bagilah aku kenyang, tapi makan tidak. Cari makan tak mau. Macam mana nak kenyang? Ya. Atau dia minta, ya Allah bagilah aku anak, bagilah aku anak, nikah tak mau. Macam mana nak dapat anak? Ya. Jadi selepas kita dah berdoa, macam kita dah minta Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berilah padaku isteri-isteri, ya, wa zurriyatina, dan kita minta zuriat tu, minta isteri-isteri dan minta zuriat-zuriat tadi. Tapi menikah tak mau. Dah menikah tapi tidur sekali tak mau. Macam mana nak dapat anak? Ya, ada tindakan-tindakan tertentu yang Allah Ta'ala dah tentukan. Mana bukan sekadar doa je, tapi selepas doa tu ada tuntutan-tuntutan yang perlu dibuat untuk dapat apa yang kita hajatkan tu. Ya. Jadi itu semuanya adalah dalam ketentuan Allah Ta'ala dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan doa dan tindakan-tindakannya, tuntutan yang perlu dibuat, ya, itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka iaitu sabit lagi hampir, dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau kemudian daripada tuntutnya, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut. Dan tuntut itu pun setengah daripada qada Allah dan qadarnya. Mana itu pun adalah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah menetapkan, ya, qada, ketentuannya, kadarnya. Maka jika kepayahan suatu, maka iaitu dengan takdirnya. Ini kalau kita menghadapi kesusahan, kesukaran dalam kita nak melakukan tuntutan tersebut, banyak dugaan-dugaannya, itu pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan jika membetuli sesuatu, maka iaitu dengan kemudahan daripadanya. Ya, kalau kita lakukan itu semuanya dipermudahkan, maka itu semua adalah dengan ketentuan Allah Ta'ala juga. Dan sayugianya bagi manusia itu bahawa berusaha ia. Ini jangan kita tinggalkan usaha. Ya, di samping kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, jangan kita tinggalkan usaha, kerana dunia ni adalah darul asbab. Ya, semuanya akan terhasil dengan sesuatu tindakan-tindakan yang tertentu, pelaksanaan tuntutan-tuntutan yang tertentu. Dan jangan tidur juga, jangan hanya tidur saja, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berusaha dan mengambil sebab. Ya, seperti firman Allah Ta'ala bagi Siti Maryam alaihissalam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Ya, mana Allah Ta'ala firmankan kepada Siti Maryam, dan kocapkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar, nescaya menggugur ia atas engkau akan buahnya. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyukan kepada Siti Maryam tu supaya goyangkan sikit pokok tamar tu. Bila kamu dah goyang sikit, bukan kata suruh panjat pergi petik, tak ada.
Mana ada tindakan-tindakan yang Allah Ta'ala dah tetapkan tu, buat sikit je, tak payah nak buat banyak-banyak sangat pun, tapi kena ada tindakannya tu, ya. Itu pun dalam ketentuan Allah Ta'ala juga. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala dah tentukan juga, itu pun dalam muqaddar juga. Mana kena buat usaha lebih, kena kerja keras baru dapat. Macam orang putih kata apa, no pain no gain. Tak ada susah payah, sakit badan apa semua, tak ada hasil yang kita akan dapat. Itu pun mungkin muqaddar juga untuk orang-orang yang tertentu. Ini lain-lain orang, lain-lain muqaddar dia. Ada setengah orang tu tak payah usaha pun, keluar-keluar perut mak dia dah duduk dalam ni rumah ni macam istana, semua nak apa semua minta petik je. Ada juga itu lain-lain orang, lain-lain lah cerita. Takkan kita nak sama dengan semua macam tu, ya. Kita bukannya anak raja, ya. Nak kata anak menteri pun bukan, ya tak? Anak santri ada, ya. Jadi kita ni lain-lain orang, lain-lain keadaan dia. Namun keyakinan yang perlu kita letakkan dalam hati kita, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kita hadapkan segala permohonan kita, hajat kita tu hanya pada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian apabila Allah Ta'ala ilhamkan hati kita, gerakkan kepada hati kita tu, ya, untuk kita melakukan sesuatu tindakan, maka kita usaha ikhtiar ke arah tindakan tersebut, ya. Macam kalau kita ni, Allah susah, tak ada duit ni, Allah minta doa, ya Allah bagilah aku murah rezeki, minta duit ya Allah, tapi kerja apa pun tak ada buat, tidur je. Nak dapat duit macam mana? Ya, nak tunggu kok orang datang, Assalamualaikum, nak ambil duit ni, saya sedekah. Alhamdulillah lah kalau Allah, itu muqaddar Allah Ta'ala juga, ya. Setengah orang ni dah tunggu dah, doa-doa dah, ya Allah bagi rezeki. Orang ketuk pintu, tak ada juga orang ketuk pintu. Itu siapa dia ada? Tu kenalah buat usaha, keluarlah, pergi cari sayur ke, petik ke apa, tolong buat kerja ke apa ke, mengecat rumah orang ke, sapu sampah ke, apa saja kerja yang boleh buat lah dapat duit. Tolong orang berniaga ke, ya. Apa-apa saja keadaan lain-lain orang tu, lain-lain hal keadaannya. Semuanya dalam muqaddar Allah Ta'ala. Tapi kita perlu letakkan keyakinan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Ta'ala ilhamkan kita dengan suatu tindakan-tindakan yang tertentu, maka kita lakukanlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita. Dan lagi kata syair, ya. Ini kata pujangga, penyair. Alam tara anna Allah qala li Maryam wa huzzi ilaykil jiz'a yusaqitir rutab walau syaa'a an tajniyahu min ghairi hazzah janathu walakin kullu syai'in lahu sabab. Ya, ini kata syair, kata penyair, ya, membawa maksud kepada pentingnya kita berusaha, kerana Allah Ta'ala letakkan bagi segala sesuatu tu ada sebab-sebab untuk kita menghasilkannya, ya. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, annallaha, bahawa sesungguhnya Allah, qala li Maryam, bahawa Allah Ta'ala telah firmankan kepada Siti Maryam. Ini kita ambil pengajaran daripada kisah Siti Maryam ni. Wa huzzi ilaykil jiz'a yusaqitir rutab, iaitu dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar. Yang ini Allah Ta'ala firmankan kepada Siti Maryam tu, kocakkan, goyangkan sikit pokok tamar tu, nescaya akan gugurlah buah-buah tamar tu. Ini Allah Ta'ala ilhamkan. Kalau kita nak tunggu Allah Ta'ala wahyu, memang tak ada lah, wahyu dia dah terputus lah, ya. Tapi Allah Ta'ala akan ilhamkan dalam hati kita, orang-orang beriman ni, ya. Allah akan bagi ilham. Macam kita kata idea lah, mana kita ni fikir apa nak buat ni, Allah tak tahu nak buat apa. Jadi kita kena banyak berdoa. Sebab tu pentingnya berdoa. Bila kita berdoa tu, kita sedang membina perhubungan hati kita tu dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia nak berkomunikasi kita pun menerusi secara rohaniat dalam hati kita. Allah akan ilhamkan kepada fikiran kita, pada hati kita, apakah tindakan yang sewajarnya untuk kita ambil untuk menghadapi masalah dugaan kita ni, ya, kesusahan yang kita hadapi ni. Jadi Siti Maryam pun gitu juga, ya.
Adakah tiada engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala berfirman ia bagi Siti Maryam, dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar, nescaya gugur daripadanya buah rutab, ini buah kurma tu. Walau syaa, dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, an tajniyahu min ghairi hazzatin, kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh je Allah Ta'ala tak payah goyang pun tak apa, buah tu dia boleh jatuh sendiri kalau Allah Ta'ala kehendak, ya. Tapi Allah punya kehendak ni kita tak tahu. Allah Ta'ala dia maha berkehendak. Kehendak Allah bukan macam kehendak kita. Kita pun tak tahu kehendak Allah Ta'ala bagaimana. Lain-lain orang, lain-lain kehendaknya atas kita, ya. Jadi untuk Siti Maryam ni, Allah Ta'ala berkehendak dia macam mana? Supaya dia ambil satu tindakan, ya. Ambil satu tindakan ikhtiar, usaha. Kita kata ikhtiar, usaha lah. Tindakannya Allah Ta'ala nak kata, goyangkan sikit, kocakkan sikit pokok tu, nescaya turunlah buahnya, ya. Dan jikalau menghendak Allah bahawa mengambil ia akan dia daripada ketiadaan kocak, kalau Allah Ta'ala berkehendak, tak payah goyang pokok tu pun, buah tu boleh lurus sendiri. Allah boleh hantar malaikat pergi luruskan buah tu, ya. Macam untuk Nabi Isa AS, Allah Ta'ala turunkan makanan tu daripada langit, boleh je, ya. Tapi dalam hal-hal keadaan-keadaan tertentu ni memerlukan suatu tindakan. Ini yang kita kena faham, ya. Mana kalau kita dah doa, minta doa dah lama tak ada juga hasil, mana mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang belum kita ambil, yang belum kita buat, yang belum kita laksanakan, menyebabkan macam tak berjaya je apa yang kita minta tu lagi, ya, tak terhasil apa yang kita pohonkan tu lagi. Jadi itu yang dimaksudkan walau syaa an tajniyahu min ghairi hazzatin, dan jikalau menghendak Allah Ta'ala bahawa mengambil ia akan dia daripada ketiadaan kocak, ini boleh je buah tu turun, tak payah kocak pokok tu pun. Janathu, min ghairi hazzatin janathu, walakin kulli syai'in lahu sabab. Akan tetapi untuk setiap sesuatu tu Allah Ta'ala telah tetapkan sebab-sebab yang tertentu. Ada sebab-sebab untuk buah tu jatuh, kamu kena goyangkan pokok sikit. Macam kita hari ni goyang pokok kurma, mampu nak buah kurma tu nak jatuh tak? Nak kena panjat pun kait baru keluar, ya. Cuba pokok rambutan tu, buah dah lebat tu, goyang pokok tak jatuh, sebab tak ada mukadar kita, tak ada kat situ, ya. Melainkan kalau Allah Ta'ala kehendaki goyang sikit je batang pokok tu kat bawah aja, luruh habis. Tapi tak ada keadaan untuk kita macam tu, ya. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, ya, kepada Siti Maryam AS. Nescaya mengambil ia akan dia, ya. Walakin kullu syai'in lahu sabab, ya. Tapi bagi setiap segala sesuatu Allah Ta'ala telah tentukan sebab-sebab yang tertentu, ya. Lain-lain orang, lain-lain sebab dia, kita kena faham, ya. Ada kadang-kadang untuk setiap orang sama sebab dia. Macam contohnya nak kenyang. Nak kenyang semua kena makan. Ada pakcik yang tak payah makan boleh kenyang? Tak ada, semua sama. Saya pun sama juga. Lapar kena makan, ya. Tak makan melapar lah jawabnya, ya. Itu sama, semua orang sama, ya. Kalau dah sakit perut, nak bagi hilang sakit perut tu, nak kena pergi buang air lah. Itu semua sama. Mana angin dalam perut tu dia ada tak keluar lagi, semua nak kena tolak angin tu, ya. Sama sebab dia, semua sama. Macam sakit, semua nak kena makan ubat, ya. Nak jumpa doktor juga, nak kena pergi ambil ubat. Ada keadaan yang sama yang Allah Ta'ala mengkadarkan sebabnya. Ada lain-lain, ada dalam keadaan-keadaan tertentu, lain-lain hal keadaannya. Mungkin ada setengah orang tu dia tak serasi dengan ubat ni. Mana Allah Ta'ala mungkin dah mengkadarkan untuk dia, dia ni tak boleh makan ubat doktor, dia ni kena makan ubat-ubat yang tradisional ke contohnya. Itu pun mengkadar Allah Ta'ala juga. Ini tak nak makan ubat langsung, mana boleh. Kalau dia betul-betul yakin tinggi dengan Allah Ta'ala, ya Allah sembuhkanlah sakit aku ni, ya Allah aku tak nak makan ubat. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan itu, tak payah makan ubat dah, ya. Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan dunia ni darul asbab, ya. Kullu syai'in, walakin kullu syai'in lahu sabab. Bagi setiap segala sesuatu ada sebab-sebab dia. Mana kalau kita nak kesembuhan penyakit, kenalah cari tabib, jumpa doktor, cari ubat, cari penawar dia. Dan lagi sabdanya sikit lagi, wa'lam bi annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahui olehmu, wa'lam bi annal ummata, bahwasanya sekalian umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau sekalian makhluk ini jikalau berhimpun sekalian mereka itu atas bahawa memberi manfaat, mereka itu akan dikau. Ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau berkumpul seluruh jin dan manusia ni, sekalian makhluk-makhluk ni berkumpul, berhimpun nak bagi manfaat pada seseorang, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tak akan mampu berikan kemanfaatan itu walaupun sedikit sekalipun, melainkan kalau Allah Ta'ala dah tetapkan dalam muqaddarnya. Semuanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, lain-lain orang, lain-lain ketetapan. Ini kita kena faham. Ya, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau berhimpun seluruh jin dan manusia sekalian makhluk-makhluk ni semua nak bagi mudarat pada seseorang ataupun bagi mudarat pada kamu dengan sesuatu kemudaratan, lam yadurruka, tidak akan dapat datang mudarat tersebut kepada kamu, illa, melainkan bi syai'in, dengan sesuatu apa yang qad katabahu Allahu alaik, melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam muqaddarnya. Ya, mana mudarat itu akan sampai. Kalau tidak, walau berhimpunlah banyak mana sekalian makhluk jin dan manusia sekalipun, nak mencederakan kamu, nak memudaratkan kepada kamu, ya, tetap kamu akan terpelihara di sisi Allah Ta'ala. Contohnya macam Nabi Ibrahim AS ni, Namrud AS, Namrud laknatullah alaih ni, ya, dia kumpulkan tu kayu-kayu tu semua nak bakar Nabi Ibrahim AS, ya, dalam api, dengan niat apa? Nak bagi mudarat kepada Nabi Ibrahim AS. Ya, tapi muqaddar Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, tak akan datang mudarat kepada Nabi Ibrahim AS. Ya, sehingga Allah Ta'ala perintahkan api itu supaya jadi sejahtera. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi sejuk dan jadi sejahtera untuk Nabi Ibrahim AS. Mana api itu pun tak boleh nak bagi mudarat kepada Nabi Ibrahim AS. Walaupun kita tahu api itu dia boleh membakar, ya, boleh menghanguskan, ya, tetapi dengan ketentuan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, api itu pun tak boleh nak bagi mudarat. Jangan kata Namrud, ya, Namrud pun tak boleh nak bagi mudarat, api itu pun tak boleh bagi mudarat kepada Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Ketentuan Allah Ta'ala, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ. Ya, dan ketahui olehmu dengan bahawasanya sekalian umat, yakni sekalian makhluk, jikalau berhimpun sekalian mereka itu atas bahawa memberi manfaat, mereka itu akan dikau dengan suatu, yakni daripada kebajikan, tiada dapat memberi manfaat, mereka itu akan dikau, melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Sesungguhnya telah disurat akan dia Allah Ta'ala bagi engkau. Jadi apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk setiap seseorang tu, itulah yang akan dia dapat, yakni pada ilmunya atau pada lauh mahfuz. Dan jikalau berhimpun mereka itu atas bahawa mereka memberi mudarat, mereka itu akan dikau dengan sesuatu, nescaya tiada dapat memberi mudarat mereka itu akan dikau, melainkan dengan sesuatu yang telah disurat akan dia Allah Ta'ala atas engkau. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih, yang bermaksud, dan jika menyentuh akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat, maka tiada yang membukakan baginya melainkan ia jua. Jadi kalau Allah Ta'ala dah tetapkan kemudaratan untuk seseorang, tak ada siapa dapat menghalang kemudaratan tersebut. Walaupun berkumpul jin dan manusia ni, semua makhluk-makhluk ni berhimpun tak nak bagi mudarat, mudarat tu tetap akan datang. Sebab apa? Ini ketentuan Allah, mudarat tu nak sampai pada dia, ya? Dan tak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan dia daripada mudarat tersebut melainkan Allah Ta'ala jua. Fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang dapat menyingkapkan, ya, kemudaratan tersebut melainkan Allah Ta'ala jua, dia saja.
Dan jika menghendaki ia akan dikau dengan kebajikan, maka tiada ada yang menolakkan bagi kurnianya. Jadi kalau Allah Ta'ala nak menetap, dah tentukan, dah tetapkan dalam muqaddarnya kebajikan atas seorang, kebaikan atas seorang, ya, walaupun berhimpun jin dan manusia ni cuba nak menghalang kebajikan tersebut kepadanya, ya, tetap kebajikan tu akan sampai kepadanya. Ya, maka apabila berkehendak seseorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas kamu, menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya. Dan demikian itu menyungguh-nyungguh atas suruh kita bertawakal dan berpegang atas Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan, dan disuruh berpaling daripada barang yang lainnya. Seperti sabda Nabi SAW. Ini nanti kita sambung insya-Allah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keyakinan yang teguh, ya, supaya kita sentiasa berpegang dengan Allah Ta'ala, bergantung dengan Allah, bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dalam setiap segala urusan kita, dalam setiap segala keperluan hidup kita, baik urusan-urusan di duniawi maupun dalam kubur nanti, dalam ukhrawi, di alam ukhrawi, dalam kehidupan akhirat nanti, ya. Kita hanya memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat pergantungan untuk kita meminta pertolongan, ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, ya, tentang kelebihan doa ini, ya, dan pentingnya kita berdoa, menghubungkan hati kita tu, menghadapkan permohonan kita tu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya pakcik-pakcik? Pakcik ni satu soalan ni, insya-Allah. Ada tak? Ada nak tanya tak? Faham ke dah, insya-Allah, ya. Maknanya doa tu jangan tinggal. Jangan kita ikhtiar je tak ada doa. Itu salah lah. Maknanya kita terus ikhtiar, maknanya kita terus menghadap pada makhluk lah, tanpa kita menghadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Penting tu doa tu paling penting. Selepas kita dah berdoa, kalau Allah ilhamkan kita, kena pergi minta juga dengan makhluk. Minta lah. Tapi kita minta dengan makhluk tu dengan berserah pada Allah, bertawakal kepadanya. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ya. Dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala urusannya, kerana Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada bab ini sedikit sebanyak untuk kita sentiasa bergantung penuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap segala urusan kita. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.